Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'mal fa'alna fi dunya waj'alna min an-najihin wal faizina wa muntazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, macam biasa mereka sama-sama kita buka dengan kita baca umul kitab seorang sekali. Kita sedekahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan juga alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, tuan-tuan guru dan juga sebagainya. Juga kita sedekahkan pada kita ini adalah kepada almarhum Al-Imam Nawawi rahimahullah taala serta orang yang mensyarahkan hadis-hadis ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda tuan imam, yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah, yang saya hormati tuan-tuan para ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pembina masyarakat, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita juga pada malam ini dalam suasana kita menunaikan solat maghrib saja berjemaah. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kita dapat melakukan ibadat khusyuk, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah agar Allah terimalah sembahyang kita, doa kita dan juga sebagainya apa yang kita hajatkan. Juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah gerakkan kita. Dan macam biasa saya ingin peringatkan bahawasanya dalam kesenangan Allah uji kita, dalam kesusahan juga Allah uji kita, dalam kesempitan Allah uji kita, dalam kelapangan masa juga Allah uji kita. Allah tengok adakah kita sebagai seorang hamba yang bersyukur ataupun sebaliknya, dan mudah-mudahan kita gunakanlah setiap masa yang Allah berikan kepada kita tersebut dalam kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan segala kebajikan yang kita lakukan itu Allah akan pandang kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita nak tengok tentang satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan bacaan kitab kita hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah taala yang mana disyarahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Kita berhenti pada muka surat yang lama adalah pada muka surat yang ke-58. Bermula hadis yang pertama apabila masuknya bulan Muharram, dan hari ini ada lebih kurang dalam 12 Muharram. Tuan-tuan, lebih kurang 12 Muharram. Jadinya kita masih lagi di bulan Muharram 1444, bulan yang pertama lepas mana masuk tahun yang baru Hijrah ini. Maka dengan tak langsungnya kita mestilah tanamkan azam kita, walaupun tiap-tiap tahun kita buat benda yang sama. Tidak salah untuk kita memperbaharui, tidak salah untuk kita mensemangatkan diri kita ini adalah untuk kita buat lagi kebajikan gandaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama daripada An Amirul Mukminin Abi Hafs Nu'man Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhaddatsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari wa Abu Husain Muhammad bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi fi sahihihima alladzaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini adalah hadis yang sahih pada Imam Bukhari, hadis yang sahih pada Imam Muslim, yang mana Imam Nawawi rahimahullah taala yang mana dilahirkan di perkampungan Nawa. Kita tahu bahawasanya Imam Nawawi ini lahirkan pada tahun 631, meninggal dunia 676. Maka hadis yang pertama yang Imam Nawawi berikan kepada kita adalah hadis yang sahih. Walaupun sedemikian,
Imam Nawawi juga dia tidak menolak hadis-hadis yang dhaif. Imam Nawawi dia mengarang hadis kita 40 ini bermula dengan niat yang bahawasanya Nabi Muhammad SAW dia pesan pada kita, sesungguhnya setiap perbuatan itu mestilah disertai dengan niat yang mana kita akan dapat apa yang kita niatkan. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, dia melakukan hijrah kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah, hijrahnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya yang akan berlaku, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hijrah kerana dunia, habuan dunia dan juga sebagainya, au imra'atin yunkiha, ataupun seorang perempuan yang ingin dia berkahwin dengannya, maka kata Nabi Muhammad SAW, fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, dia akan dapat hijrah itu kepada apa yang telah dia niatkan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga sebagai salah satu murajaah kita pada permulaan kitab ini, Nabi mulakan dengan innamal a'malu binniyat. Kita juga telah pun mengetahui dan juga telah pun kita tengok bagaimana Al-Imam Subki rahimahullah taala menerangkan kepada kita sebelum terjadinya niat ada 5 lagi perkara asas sebelum terbitnya niat itu sendiri. Kita juga telah ketahui yang pertama adalah lintasan hati kita, yang keduanya adalah layanan terhadap niat apa perbuatan yang kita kena lakukan itu, yang ketiganya adalah taradud, sama ada dia hendak melakukan ataupun sebaliknya, yang keempat adalah tarji' qasdul fi'al, kita telah pun mendapat satu keputusan, buat lagi tak buat lagi sebab niat tak ada lagi, kita buat satu keputusan bahawasanya aku hendak melakukan perbuatan tersebut. Yang kelimanya adalah quwwatul qasdi wal jazam, kuatnya hati kita, cenderungnya ke arah untuk kita melakukan kebaikan ataupun perkara yang sebaliknya. Maka di sini juga kita telah pun mengetahui pada pertemuan kita yang telah lalu, niat pada bahasa ialah qasad, tujuan hati kita. Al-niyatu lughatan al-qasdu, ialah tujuan hati kita, dan iradah kehendak hati kita ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Dan kitab yang lama juga kita dah pun tengok, kitab yang Jawi, dia kata apa dia? Kalau eloklah niat kita, maka akan eloklah amalan kita tersebut. Sebaliknya yang akan berlaku kalau niat kita tidak elok, bermulanya tidak elok dah, maka tidak akan eloklah. Kata dalam kitab Jawi tersebut, binasalah perbuatan amalan kita tersebut. Yang tu kita takut. Kita tak mau kita buat penat dengan perbuatan amalan kita. Tiba-tiba depan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memperakui segala apa yang kita lakukan, sia-sia sahaja. Nah, bermula pada hari ini kita tanam azam kita, bermulanya niat kita elok, insya-Allah amalan kita adalah elok. Niat kita tidak elok, maka binasalah segala perbuatan amalan kita itu sendiri. Dan juga diterangkan kepada kita muka surat yang ke-58, dia kata menurut istilah syara', niat adalah tergerak dengan hati ke arah satu pekerjaan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nak cari ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Mustafa Abdul Rahman ini dalam hadis yang pertama Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, maka kita tengok Imam Ghazali juga menerangkan kepada kita niat juga mainkan peranan dalam tujuan untuk kita menuntut ilmu. Ada 3 tingkatan juga kita ulang banyak kali dah. Yang pertama cari redha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia terbabah dah, tiba-tiba dia U-turn balik ke dari redha Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang beruntung. Yang ketiganya, yang ni yang kita paling takut sekali, takut-takut kita terjerat dengan dia, maka kata Imam Nawawi dia adalah seorang yang jahil, dia adalah seorang yang rugi, dia seorang yang paling binasa. Yang tu kita takut. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggolongkan kita golongan orang-orang yang beruntung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna niat dalam ni juga dia menerangkan pada kita mengikut pandangan para ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amalan dan juga antara yang ibadat. Amalan adat kebiasaannya ada juga amalan yang bersifat ibadat. Kita juga dalam contoh ni dia tunjuk pada kita duduk dalam masjid kerana beriktikaf pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga duduk dalam masjid dengan cara kita berehat adalah 2 perbuatan yang berbeza. Maka dekat sini kita ambil kesempatan juga, nah, bagaimana kita duduk dalam masjid ini, iktikaflah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kapet ini, maka inilah ruang masjid, maka kita pun pasang niat nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ta'ala, maka bermula pada ketika itu kita dapat rehat, kita dapat melayani dan juga sebagainya sebelum masuknya waktu Isyak, maka Allah berikan kita lagi anugerah pahala yang tidak terhingga. Kita akan jumpa pahala kita nanti ni lepas kita meninggal dunia kelak. Lah memang kita tak nampak. Nanti ni kita akan tengok rupanya aku duduk saja dalam masjid misqala zarrah, Allah juga akan tuntunkan kembali kepada kita. Dan itulah kita rasa beruntungnya kita bila mana kita duduk dalam masjid ini, kita pasang niat iktikaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kiranya sebagai satu kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua diberikan kepada kita adalah mandi. Mandi kerana satu kewajipan syarak dan kerana kebiasaannya adalah sama. Perbuatan adalah mandi. Satunya mandi dengan adat, yang satu lagi mandi dengan ibadat.
Satunya mandi dengan adat, kita merajaah kembali, kita flashback kembali, mandi dengan adat untuk menghilangkan rasa bau badan kita juga sebagainya. Dalam ni juga dia beritahu pada kita, dalam kitab Arab ni dia kata pada kita juga benda yang sama untuk membezakan di antara adat dan juga ibadat. Dia juga bagi contoh yang sama, warrajulu yaghtasilu bil ma'i tabarradan wathani yaghtasilu bil ma'i minal janabah fal awwalu 'adah was-sani ibadah. Sama juga, makna kata tak larilah. Kita tengok dalam ketiga kitab ini, yang pertamanya adalah kitab Jawi, yang keduanya kitab Arab, yang ketiganya adalah kitab yang terkini. Jadinya takkan lari. Maka kata kitab Arab pun dia kata yang sama, ar-rajulu yaghtasilu bil ma'i tabarradan, dia mandi kerana dia nak menunjukkan badan dia. Macam kita mandilah time panas tu, nak menghilangkan rasa bau badan kita, nak bagi badan kita sejuk juga sebagainya. Yang keduanya seorang laki-laki yang mandi kerana janabah, kerana dia bersetubuh, maka kata dekat sini fal awwalu 'ada, awal mandi adalah adat, dia mandi kerana nak menunjukkan badannya. Wathani ibadatun, dan yang keduanya mandi kerana janabah tersebut untuk menerangkan hadas besar, maka mandi itu adalah mandi yang bersifat ibadat. Baik, yang berikutnya juga diterangkan pada kita, sembahyang, puasa, sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sembahyang, puasa juga sedekah yang sunat. Benda yang sama, kita angkat takbir, berbeza pada niat itu sendiri. Kita berpuasa, niat puasa adalah sama, tak makan dan juga tak minum. Membezakan antara puasa yang wajib dan juga puasa yang sunat adalah dengan niat. Sama juga dengan sedekah. Yang berikutnya semua dinamakan sebagai ibadat, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan juga martabatnya ialah niat ataupun qasad orang yang melakukannya. Sementaranya itu, perbuatan yang bersifat di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia, iaitu sendiri seperti makan, minum juga sebagainya, juga terang kepada kita dia adalah benda yang harus, dan orang makan sebab dia hendak kelangsungan hidupnya. Berbeza dengan orang yang makan untuk dia berniat nak melakukan kebajikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana harus makan tadi akan bertukar kepada benda yang ibadat. Juga diterangkan dalam perbuatan kita dalam kitab Arab ini. Dia kata ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan faqat. Seorang lelaki ni dia merangkumi orang perempuan sekali. Jangan duk kata maklum semua orang lelaki, kami tak ada apa. Bila sebutlah bahasa kalimah Arab ini, orang lelaki ar-rajulu termasuk sekali dengan orang perempuan. Ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan faqat. Seorang lelaki ataupun seorang individu, kita kata dia makan makanan dia ada semata-mata nafsu dia. Warrajulu akhar ya'kulu ta'am imtisalan li amrillah azza wa jalla. Dan seorang laki-laki juga dia makan juga makanan dia minum juga minuman dia imtisalan, dia nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kulu washrabu, Al-A'raf ayat 31. Allah perintahkan makanlah, maka minumlah, dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akalus sani ibadatun, orang yang makan kerana ikut perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadat. Wa akalul awwal adatun, dan makan pada kebiasaannya untuk mengenyangkan syahwat kita dan juga sebagainya, maka itu adalah ibadat. Membezakan semuanya adalah berkaitan tentang niat. Tuan-tuan juga puan-puan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok pada muskorat yang berikutnya, bilangan yang kedua. Hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang telah ia niatkan. Dia main pada kalimah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niat, dia akan dapat. Maksud dia macam tu. Dan Nabi bagi contoh pada kita. Lepas mana Nabi terangkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hang akan dapat apa hang niatkan. Maka Nabi bagi contoh lagi pada kita. Siapa yang berhijrah pada Nabi juga kita akan tengok nanti ini. Baik, dalam ini dia kata hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang ia niatkan. Kita akan dapat apa yang telah kita niatkan sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, iaitu segala amalan adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyati, maka niat itu tentu pula mempunyai arah, tujuan atau ketentuan maksudnya sendiri. Kerana di sinilah terletaknya balas baik ataupun jahat. Kita tengok dah kitab Jawi kita dulu ni, dia kata apa dia? Nah, kalau niat itu adalah baik, saya ulang lagi sekali, maka akan eloklah perbuatan kita. Sebaliknya juga akan berlaku, dan seseorang itu akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan juga pilihan hatinya sendiri. Misalnya satu amal ibadat seperti sembahyang yang wajib ataupun yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan juga diberikan balasan sekiranya asal mendirikan adalah kerana Allah, bukan kerana yang lainnya.
Kita sembahyang adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama kata sebelum kita angkat takbir tu, kita lafazkan dulu niat kita. Juga saya ulang dah banyak kali, untuk kita nak menghadirkan rasa khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita akui dalam kitab Jawi pun sama, dalam kitab Arab pun sama, yang terkini pun sama. Ada kata apa dia? Mahallun niyyah fil qalbi. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Tidak ada masalah. Hati kita niat juga, tapi dengan lafaz kita untuk kita nak menghadirkan rasa khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan segala perbuatan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan, dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa satu perbuatan. Makna kata, bila mana kita buat perbuatan tersebut, bila mana dilakukan hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala, kita keluar pergi cari rezeki semata-mata kerana Allah, kita keluar mencari ilmu semata-mata kerana Allah, kita keluar buat bermacam-macam perbuatan semata-mata kerana Allah, maka Allah inilah yang akan dikatakan kepada kita, ini perbuatan yang ikhlas, menjiwai satu perbuatan. Dan amal yang diberikan inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disokongnya lagi, bila mana kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada kita dalam surah Bayyinah ayat yang kelima. Allah kata apa kepada kita? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang ni merupakan salah satu bukti pada Al-Quran Karim yang bahawasanya Allah perintahkan, wa ma umiru, aku tidak memerintahkan kepada mereka melainkan illa liya'budullah, melainkan mereka sembah, sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, wa ma khatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, kata Allah, aku tidak menciptakan manusia kerana Allah, tapi aku menciptakan mereka berdua ini untuk beribadat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik tugas fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan kita dalam surah Bayyinah, illa liya'budullah, hendaklah dia sembah kepada Allah. Liya'budu, satu kalimah jamak. Mereka ini ramainya disuruh untuk mereka sembah pada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana agama dia. Agama kita, tuan-tuan, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu dah ada ayat pada Quran Karim, Allah kata pada Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahai Muhammad, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, kata Nabi, maka kamu nikmatilah segala nikmat-nikmat aku, dan aku meredakan agama Islam itu adalah agama untuk kamu. Agama Islam, agama kita, tuan-tuan. Pilih serata corak mana sekalipun, kampung beraman juga sebagainya, kalimah yang sama juga yang kita akan dengar. Berbeza kulit, berbeza bangsa, berbeza tempat dan juga sebagainya, main kalimah syahadah semua adalah sama. Main kalimah azan semua adalah sama. Tak kira lah hang ni pandai cakap Melayu ke tak pandai cakap Melayu ke dan juga sebagainya, tetap kalimah adalah sama. Yang tu kenikmatan yang Allah berikan untuk agama kita ni, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dari sinilah kita tengok Allah sebut lagi mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a, dan juga menjauhi akan kesesatan daripada syirik kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sebelum ni kita tahu ianya dilarang dalam agama, maka tinggalkanlah. Perkara yang tak boleh nak buat tu, maka tinggalkanlah. Berlaku satu dalam Facebook baru ni apa dia, tuan-tuan, dia berkecoh masuk dalam surat khabar ni apa dia, scammer kena santau. Tuan-tuan baca juga tu kalimah-kalimah tu, scammer kena santau, padahal api mampu hidup kat dia. Boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh. Dengan kalimah tersebut syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syirik? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nak balas balik dendam pada scammer tu, dia balas duit banyak-banyak, tuan-tuan. Kita pun nak geram, kita penat kerja, kita penat dengan segala wang ringgit, kita penat dengan segala kudrat kita, tiba-tiba duit lesap lagu tu, siapa yang tak marah? Tapi dengan cara membalasnya syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yang tu kita nak kena hati, tuan-tuan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya, wa yuqimus solah, hendaklah dia mendirikan sembahyang, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, kerana itulah agama yang lurus. Allah perintahkan kita sembahyang, tuan-tuan, Allah perintahkan kita keluarkan zakat, ada pasal dia lah tu, tuan-tuan. Sembahyang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni lawan dia adalah riak.
Tuan-tuan, sembahyang kita kalau tak ikhlas, mana kata kita riak. Riak mungkin boleh jadi dengan Allah, riak mungkin boleh jadi dengan sama-sama manusia. Sama lah juga wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, kita pergi bagi zakat tu, dia tunjuk ke orang. Allah kata apa dia? Hendaklah kamu ikhlas dalam segala amalan urusan agama kamu, kata Allah. Tiba-tiba dia pergi canan kat orang dan juga sebagainya. Tak boleh, tuan-tuan. Ikhlas itu tidak ada bersama dengan dia. Kita tahu dah tadi ni, mendirikan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dinamakan sebagai ikhlas dalam perbuatan kita. Baik, jelaslah bahawa satu amalan itu dianggap sah ataupun sempurna kalau diwujudkan dengan niat ataupun qasad. Apa maksud dia, tuan-tuan? Pertemuan kita yang dahulu juga, dia kata pada kita ni, kalau perbuatan itu perbuatan yang baik, maka perlu kepada niat. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, meninggalkan kekotoran, meninggalkan benda-benda yang haram, maka tidak perlukan kepada niat. Baik, diwujudkan dengan niat ataupun qasad, tetapi niat atau qasad itu tetap pada laluan dan juga haluan ataupun tujuan kita. Kalau kepada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidak, tidaklah dinamakan sebagai ikhlas. Kita jauhi, kita kata ada, tuan-tuan, awal-awal dia gini. Dia kata kalau baik niat kita, maka akan baiklah perbuatan kita. Tidak baik niat kita, maka akan binasalah segala perbuatan kita itu sendiri. Baik, sama sikit lagi, tuan-tuan. Tegasnya, niat yang terselit dalam di hati ialah punca yang menentukan akibat amalan. Baik amal itu kalau niatnya baik, jahat perbuatan itu kalau niatnya jahat, sekalipun amalan itu pada lahirnya adalah baik. Oh, tuan-tuan, perbuatan tu baik tapi niat dia tak apa baik, mana kata tak baik lah, tuan-tuan. Tu bahasa mudah dia. Al-ghayatu la tubarriru wasilah. Cara tidak akan, orang kata apa dia, tujuan, maklumat. Maklumat tidak akan menghalalkan cara kita nak dapatkan dia, tuan-tuan. Al-ghayatu, maklumat ini tidak akan menghalalkan cara kita nak dapatkan dia. Kalau maklumat itu adalah maklumat yang baik, lahirnya adalah lahir yang baik, tapi cara kita dapatkan dengan cara yang tak elok, maka takkan elok. Niat adalah punca bagi segala-galanya. Contoh apa dia? Contoh yang berlaku masa dahulu, bukan di Langkawi, daerah lain, tuan-tuan. Nah, apabila dalam waktu PKP dahulu ni, tengok sembahyang Jumaat lah, tuan-tuan. Oh, sembahyang Jumaat tu kecoh sungguh, tuan-tuan. Man, sampai berapa minggu kita boleh sembahyang Jumaat tu. Teringat lagi tak, tuan-tuan? Kan, kita pun pegang kata-kata ulil amri. Datuk Mufti pun kata keharusan tak apa, dia akan diampunkan atas sebab darurat juga sebagainya. Ada juga pi buat, tuan-tuan. Masjid yang sama tak apa, ni masjid yang berlainan, tuan-tuan. Saya ada dalam masa dulu tu, bila panggil dia seorang tok guru, tuan-tuan. Bila panggil berke semua ni, dia tak tahu dah sembahyang Jumaat tu wajib. Oh, kita pun tahu sembahyang Jumaat tu adalah wajib, tuan-tuan. Memang kita tahu, hak tu tak siapa petikai dah. Tapi kita tengok juga apa yang dikatakan berlaku pada ketika itu, tuan-tuan. Tahu tak sembahyang tu wajib? Tahu. Habis tu kami tak mau sembahyang, dia lagu tu, tuan-tuan. Nah, dia terlupa ada satu istilah fiqh mengatakan al-ghayatu la tubarriru wasilah. Maklumat dia nak sembahyang Jumaat bagus tak? Bagus. Tapi cara dia tak kena. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Dia sembahyang Jumaat, masjid sembahyang Jumaat. Oh, dulu ni ada angka 40 apa semua tu. Kan, mula tu 2-3 orang ya, tak di sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Lepas tu naik 40, tuan-tuan. Nak ambil apa pandangan mazhab kita ni, buatlah 40. Ada juga kata lebih ikutlah dah. Kalau polis tak marah tu pakailah bang lagu tu lah. Lepas tu naik lagi juga sebagainya. Tak apalah, tuan-tuan. Tu step-step juga yang kita telah lalui. Bila jadi macam tu, dia kata 40 orang ni, satu Korea ada berapa pintu? Dia kata kami ni tidak diberi pulang oleh masjid. Oh, dia petikai pula dah. Kan? Saya kata tuan guru kata jangan buat macam ni. Tuan guru adalah seorang yang alim dalam bidang agama, alim dalam bidang fiqh, ada pengikut dan juga sebagainya. Bila tuan guru buat macam ni, apa yang tuan guru nak kata dengan istilah fiqh al-ghayatu la tubarriru wasilah? Dan juga dalam ilmu fiqh dia tidak boleh menghimpunkan 2 Jumaat serentak dalam satu Korea, tuan-tuan. Contoh, satu Korea, masjid yang isytiharkan oleh amri ada satu ya, tuan-tuan. Yang diisytiharkan oleh ulil amri, contoh, ada satu ya. Tiba-tiba mai satu tempat ni dia buat Jumaat juga. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Tak boleh berhimpun di antara 2 Jumaat pada satu Korea yang sama. Dan juga pandangan fiqh pula, dia kata apa dia? Tengok siapa dulu angkat takbir. Jahanam lah, tuan-tuan. Tiba-tiba sana angkat takbir, sini macam mana?
Nampak tak? Mudarat itu lebih berbahaya, lebih membesar. Fitnah dia itu kepada agama lebih cerahu. Maka dekat sini dia kata al-ghayatu la tubarru wasilah. Maklumat kita tu adalah benda yang baik, cara buat tu tak kena, maka dia tidak dibenarkan dalam agama. Kalau tidak, maka tidaklah makan sebagai ikhlas. Tegasnya, sama lagi, niat yang terselit di hati ialah punca menentukan amal kebaikan. Baik amal itu kalau niatnya adalah baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya adalah baik. Maka malah niat itu pula ada kalanya dapat mengubah satu perkara dan juga adat, menjadikan dia sebagai satu ketaatan dan juga ke arah jalan pendampingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepada kita tuan-tuan. Semua nak benda yang sama, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi biarlah ada haluannya yang telah ditetapkan oleh para ulama dan juga sebagainya. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat ataupun qasad terpelihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk mendapat meneruskan amal baktinya kepada Allah dengan menunaikan kewajipan terhadap agama, keluarga dan juga bangsa, maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan minumnya adalah dianggap sebagai satu ibadat ataupun taat, bukannya untuk memuaskan nafsunya semata-mata. Tadi dah tuan-tuan yang kita Arab tu dia kata ni, ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan faqat, dengan ar-rajulu akhar ya'kulu ta'am imtisal li amrillah azza wa jalla. Nak ikut cakap Allah, kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut cakap Allah. Maka dekat sinilah barang siapa yang melakukan keperbuatan itu, satunya adalah adat, satu lagi adalah ibadat. Baik, tetapi ketetapan ini ialah terbatas pada perkara-perkara yang kalau syarak sahaja. Yang benda haram tak boleh buat juga. Tuan-tuan, benda haram kita tahu dah, memang jelas tak boleh nak buat dah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kalau benda tu adalah benda yang halal, halal lah bagi dia. Kalau benda tu benda yang haram, utusahlah kita nak buat dia. Maka wa bainahuma umurun mutasyabihat, kata Nabi, di antara halal dan juga di antara yang haram itu tengahnya adalah perkara-perkara yang syubhah, ragu. Kita tengok juga bagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala, dia tak makan buah-buahan ketika tersebut. Tuan-tuan, pasal apa tak makan ni? Dikatakan bahawasanya buah-buahan ketika itu merupakan benda-benda yang syubhah, maka dia tinggalkan. Bila mana dia tinggalkan, kita juga ikut konsep Imam Nawawi, ikut cakap Nabi Muhammad SAW. Mengikut perkara yang haram, mengenai perkara yang haram, maka yang haram tetaplah adalah haram. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik. Dia mula contoh tuan-tuan ni. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk pembinaan satu masjid seumpama dengannya, tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya adalah baik. Macam tadi lah tuan-tuan, maklumat daripada dia nak buat benda yang baik, tuan-tuan, cara tu haram, boleh tak? Jawapannya tak boleh, tuan-tuan. Saya tak mahu lah masuk buat politik, tuan-tuan, tu pergi kat dia. Yang ni jelas kat kita. Nak buat, contohnya buat masjid, tapi main tu punca dia pada duit yang tak elok, boleh tak? Jawapannya adalah tidak baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan juga menikmati kesenian atau keindahan ciptaan Allah, misalnya, tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya adalah baik. Sama juga macam tadi tuan-tuan, sama juga. Nah, mula punca tu tuan-tuan tu, memanglah dia nak pergi melancong contohnya, dan nak tengok keindahan Allah, nak tengok ciptaan Allah, kan, kebesaran Allah, keagungan Allah dan juga sebagainya. Tapi cara dia pi tu tuan-tuan, kalau tak kena, maka tak eloklah juga cara tu. Walaupun niat dia tu adalah niat dia nak pi tengok benda-benda ciptaan Allah, keagungan dan sebagainya. Kerana kebaikan niat itu tidak ada pada barang yang haram dan juga yang makruh. Dia kata apa dia? Niat yang baik tidak ada pada barang yang haram dan juga tidak ada barang yang makruh. Jadinya niat ni ada kat siapa? Niat ni ada perkara-perkara yang baik-baik semata-mata. Tu tuan-tuan tu. Han nak buat masjid, tak apa, duit tak elok, tak boleh. Tuan-tuan, nak pergi melancong, tengok kebesaran Allah, niat hang bagus, tapi cara tu tak kena, maka dekat sini dia kata kebaikan niat itu tidak ada pada barang yang haram dan juga tidak ada barang yang makruh. Mana kata benda ni benda haram, niat tidak akan bersama dengan dia. Benda ni benda yang makruh, maka niat juga tidak akan bersama dengan dia. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan juga pembantu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, maksud niat orang berhijrah bersama dengan Rasul.
Yang ni contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lepas mana Nabi terang pada kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka Nabi bagi contoh pada kita, barang siapa yang berhijrah kerana Allah, barang siapa yang berhijrah kepada Nabi, maka dia akan berhijrah kerana Allah dan juga berhijrah kepada Nabi. Contoh yang kedua, Nabi kata pada kita, pada tuan-tuan, barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun orang perempuan, maka dia juga akan dapat. Satu boleh habuan dia dengan Allah dan juga Nabi, satu lagi dia berhijrah kerana habuan dunianya, dia juga akan dapat, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah mana Rasulullah SAW menyatakan hadis tersebut bahawa segala amalan itu adalah dengan niat, dan tiap-tiap seorang akan mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan, maka nyatakan pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam itu sendiri. Bertepatanlah kita bulan Muharram, tuan-tuan. Tapi bulan Muharram ni berlaku pada bulan apa ni, hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, tuan-tuan. Nabi sampai ada juga sebagainya. Nah, tak apalah, yang tu sirah, tuan-tuan. Tak masuk, tengok bulan Muharram. Bila Muharram kita pun kata tahun baru hijrah, tuan-tuannya. Siapa yang tetapkan tahun baru hijrah ni, tuan-tuan? Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, waktu tu ramai orang bertikai kan, nak mula tahun baru ni macam mana, ada kata bulan, ada kata ni, ada kata ada kata ni. Kali Sayyidina Umar kata, waktu dia zaman Khulafa Ar-Rasyidin tu, dia kata apa dia? Kita tetap bermulanya pada bulan Muharram. Selesai masalah, tuan-tuan. Masuk tahun baru bagi orang Islam. Baik, ketika tu Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama dengan sahabat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu, tuan-tuan, ramai ustaz-ustaz dia beritahu pada kita dah ceramah mak hijrah dan juga sebagainya. Nabi tak guna jalan yang sama orang melakukan perbuatan daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, tuan-tuan. Nabi tak guna jalan yang biasa. Nabi guna jalan yang berbeza. Jalan yang Nabi guna tersebut adalah jalan yang berbukit bakaunya. Kita tahu bukit bakau di Madinah, bukit bakau di Mekah bukannya bukit macam dengan kita, bukannya gunung macam dengan kita. Kita gunung raya, ayak bercambah, tuan-tuan. Sana tak ada ayak. Ayak pun tak ada. Lepas tu apa dia lagi? Dengan payungan apa dia, rimbunan pokok dan juga sebagainya. Tak ada. Maka jalan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan jalan yang biasa digunakan oleh saudagar-saudagar pada ketika tersebut. Tuan-tuan, kita juga dah tengok dah bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Nabi pun keluar ganti dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan, Nabi baca ayat-ayat pada Quran, tuan-tuan. Tidur mereka. Ada kitab-kitab surah kata macam tu. Tak apalah, tuan-tuan. Bila mana Nabi dengan Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, tuan-tuan, ketika tersebut, kita tahu ada juga peristiwa Nabi tidur di atas baha Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni dia tutup lubang-lubang, dia katakan binatang-binatang yang berbisa. Kena ketik, tuan-tuan, gedik, tuan-tuan. Kan? Tapi usaha juga tahan. Kalau kita lah, tuan-tuan, agak-agak nak buat kat kawan kita lagu tu. Contoh lah, tuan-tuan, contoh. Bayangkan kawan yang paling rapat dengan kita, tuan-tuan, tiba-tiba kita duduk dengan dia. Dia kata aku ngantuk lah, ngantuk. Tak apalah, tidur dah dulu. Ni duduk atas paha aku. Contohnya. Kita nak buat macam tu tak, tuan-tuan? Tak tahu nak kata. Tapi Abu Bakar buat macam tu pada Nabi Muhammad SAW. Idhuma fil ghar, Allah kata mereka berdua di dalam gua. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tuan-tuan, Allah kata dah, jangan takut, jangan bersedih, innallaha ma'ana, kami Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kamu. Tuan-tuan, tu yang kata cekalnya hati Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan. Bukannya senang, tuan-tuan. Tempat tumpah lahirnya darah Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Kita pun tahu, tuan-tuan, tempat kelahiran Nabi macam mana, tuan-tuan. Ada yang jadi maktabah dah ketika ini di kawasan Mekah Mukarramah tu, tuan-tuan. Maktabah ni dah perpustakaan. Kita tahu dah, tuan-tuan. Nak meninggalkan kota Mekah macam kita lah, tuan-tuan. Asalnya orang Langkawi, tiba-tiba ada pula pada kita. Contoh. Hang keluar pada Langkawi. Contoh. Kita agak-agak nak buat macam mana, tuan-tuan? Ikut suka hang Nabi mana? Yang penting hang tak duduk di Langkawi. Contoh, tuan-tuan. Ni Nabi pun macam tu, tuan-tuan. Nak meninggalkan kota Mekah ni, tuan-tuan, bukannya senang. Kampung dia, tuan-tuan, nak pergi tempat yang dinamakan sebagai Madinah Munawwarah, tuan-tuan. Lepas mana berhijrah, berlakunya banyaknya nama bagi Madinah Munawwarah ketika tersebut.
Lepas mana Nabi guna jalan-jalan tu, tuan-tuan, kita juga tahu dah peristiwa Nabi Muhammad SAW diligai dengan tentera berkuda nak pergi bunuh Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Tak kira aku nak bunuh juga Nabi Muhammad. Dapat tak, tuan-tuan? Dapat dikejar oleh tentera berkuda. Nabi bukan naik kuda, tuan-tuan. Nabi bukan naik kuda. Nabi, tuan-tuan, berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba ni tentera berkuda ni dapat tahu yang depan itulah Nabi Muhammad SAW. Tak tunggu lama dah nak bunuh Nabi Muhammad, tuan-tuan. Elok nak sampai dekat Nabi Muhammad, kita tahu dua kaki kuda depan tu, tuan-tuan, dia terjumus dalam pasir tu, tak boleh buat apa. Nak dekat dengan Nabi, macam tu tak jadi. Nak dekat dengan Nabi, macam tu tak jadi. Yang itulah dia katakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan hang takut wahai Muhammad, kami ada bersama dengan kamu. Oh, hebat, tuan-tuan. Kalau kita faham erti hijrah, tuan-tuan, sudah tentu kita akan yakin kalau kita buat benda yang baik, tuan-tuan, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan takut, jangan sedih, Allah ada. Tuan-tuan oi, cara dia macam tu. Kita juga tengok dah macam mana bila mana Nabi sampai di Madinah Munawwarah dan juga sebagainya, tuan-tuan. Timbullah hadis ini kepada kita. Nabi, tuan-tuan. Dan kita masuk sikit tentang hijrah, tuan-tuan. Nabi bila sampai di Perguruan Quba, apa yang Nabi buat? Pertama sekali Nabi buat masjid. Nabi tak buat benda lain. Kok rumah kan juga sebagainya. Tak, Nabi buat masjid dahulu. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Inilah masjid yang didirikan atas dasar takwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu berhak untuk bersembahyang semenjak awal kemunculannya lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Masjid Quba, tuan-tuan. Kita pun pergi Masjid Quba, tapi sayang, tuan-tuan, kadang-kadang pergi Masjid Quba ni bukan nak kata. Sungguh, tuan-tuan, bukan nak kata Allah bagi nikmat pergi ke umrah, tuan-tuan, pergi ziarah Madinah. Sayang, tak guna kesempatan yang ada. Masuk sembahyang 2 rakaat, keluar isyak rokok. Minta maaf saya sebutlah, tuan-tuan. Saya juga dulu, tuan-tuan, bawa orang masa duduk di Madinah dulu ni, ziarah Madinah, pergi ke Quba, zaman haji, zaman umrah, tuan-tuan. Perhati macam tu, tuan-tuan, macam tak ada nilai, tuan-tuan. Tak ada nilai. Allah dah bagi dah Quba depan hang. Allah dah bagi dah nikmat hang boleh duduk dalam masjid yang pertama, dirikan rasa takwa. Dia keluar sembahyang, ambil gambar, pum, isap rokok keluar. Tuan-tuan, tunggu orang duk keluar, main nak bas, tuan-tuan. Tak ada. Tuan-tuan, sayang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan macam kita pergi ke umrah lah, tuan-tuan. Allah, ustaz akan lali lah, ustaz. Oi, tak apa. Lali tu tak apa. Tak sama suasana di Malaysia ni dengan ibadat di sana. Dah sama. Ganjarannya juga adalah berbeza. Maka di samping Allah bagikan rezeki untuk jejak kaki ke Haramain, tanah suci Mekah dan juga Madinah, jangan sia-siakan, tuan-tuan. Yang tu kita bayar banyak dan juga sebagainya, pi sana buat tak tahu, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan, jangan. Dan sebab tu kata niat, tuan-tuan, niat awal tu. Kalau niat tu baik, maka akan baiklah segala perbuatannya. Aku rasa puas pergi Mekah aja. Kan, jangan tuan-tuan, kau orang pula tu riak balik. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bunyi dah. Baik, sambung sikit lagi, tuan-tuan. Nah, orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik serta ikhlas semata-mata kerana Allah dan juga Rasulnya, maka dikatakan hijrah itu adalah hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul, dan sudah tentu akan mendapat ganjaran sesuai dengan maksudnya. Tuan-tuan, lepas mana Nabi buat Masjid Quba, ada satu kisah, tuan-tuan. Waktu mana Nabi menambah Masjid Quba tu, tuan-tuan, Nabi dia bawa ketulan bata begitu banyak belakang Nabi sehingga badan Nabi menjadi bongkok, tuan-tuan ni. Sahabat tengok, Rasulullah ni dah lah baru sampai, ni duk boh pula belakang badan dia. Kita ni tak boleh, tak patut buat macam tu kat Nabi. Minta apa berbadan Nabi tu, wahai Rasulullah bagi pada aku, wahai Rasulullah bagi pada aku. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi tak macam kita. Hang ni tengok saja, hang dah tahu dah aku main tu jalan kaki, tuan-tuan, dengan penat, tidur pun tak dan. Tu kita. Nabi kata apa, tuan-tuan? Tinggalkan aku, buat macam mana yang aku buat ni. Tu seorang pemimpin, tuan-tuan. Tu nak buat, walaupun dia sebagai Nabi, walaupun dia sebagai Rasul, tetap dia tidak akan berkira dengan sahabat-sahabat dia.
Tinggalkan aku, buat macam mana yang aku buat. Pasal apa Nabi buat masjid, tuan-tuan? Untuk mempersaudarakan seketika itu asas dasar agama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Depa pegang kalimah ni, tak akan wujudlah perasaan hang puak-puak Mekah, aku puak Madinah, aku yang terima hangpa semua, hang kena banyak. Tu tuan-tuan tu. Nah, baik. Yang berikutnya, sebaliknya ada pula yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, maka hijrahnya untuk kepentingan peribadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, iaitu wa man kana li dunya aw yusibuha, yang kata hijrahnya ini adalah untuk dunia yang ia akan memperolehinya, ataupun imra'atan yungkiha, atau seorang perempuan yang ingin berkahwin dengannya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Tuan-tuan, contoh saya kata tadi, Nabi bagi contoh hijrah kepada Allah, hijrah kepada Nabi, hang akan dapat hang buangan. Yang kedua juga, Nabi juga sebaliknya yang berlaku, ada juga orang yang berhijrah ke Madinah, maksudnya bukan kepada hijrah kepada Allah dan juga Nabi, hijrah kerana dunia, kepentingan peribadinya, atau orang perempuan ingin dia berkahwin. Maka di sinilah bahwasanya Nabi Muhammad dia tegur dengan para sahabat. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Maka teranglah daripada kenyataan tersebut bahawa hijrah dan juga perbuatan atau amalan yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang lakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya, walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Macam hijrah tadi lah tuan-tuan ni. Pada hijrah ni mungkin kok agama dia zahir kerana agama dia, tapi dalam hati siapa yang mengetahui. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia berhijrah bukan kerana agama, jadi untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga, dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Masing-masing akan dapat balasan menurut niat ataupun qasadnya. Tuan-tuan, contoh. Baik, sambung lagi. Pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang berhijrah ke Madinah, tapi hijrahnya bukanlah kerana bermaksud menunaikan tuntutan agama. Malah sebaliknya yang berlaku ialah untuk mencapai hajatnya. Ibn Mas'ud menerangkan bahawa ada di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar sebagai Ummul Qais. Perempuan tu namanya Ummul Qais. Tuan-tuan, Ummul Qais ini sendiri tidak suka menjadikan isterinya kalau dia tidak mahu berhijrah ke Madinah. Orang perempuan Ummul Qais ni letak syarat, kalau hang nak jadikan aku sebagai isteri hang, maka hang kena mai ke Madinah. Contohlah tuan-tuan. Ya, macam itulah. Baik. Kerana itu hijrahlah lelaki itu, kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibn Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ummul Qais. Muhajir ini adalah penghijrah. Ummul Qais sandaran kepada nama perempuan tadi. Penghijrah Ummul Qais. Tuan-tuan, bukan penghijrah kerana agama dan juga Nabi. Yang berikutnya, iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummul Qais dan bukannya kerana Allah dan juga Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang Rasulullah SAW dikatakan hijrah kerana perempuan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Tuan-tuan juga perempuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hijrah yang paling terbaik, hijrah kerana Allah, hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita nak berhijrah? Maka yang inilah dalam proses untuk kita pembelajaran. Nabi terangkan kepada kita, ayul a'mali afdalu ilallah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang Allah suka? Maka kita tahu as-salatu ala waqtiha. Ada yang Nabi kata lagi pada dia, birrul walidain, ta'ala kamu kepada ibu bapa kamu dan juga sebagainya. Tuan-tuan, dalam keadaan yang berbeza tuan-tuan, ada orang bertikai, pasal apa ni Nabi kata amalan yang Allah suka awal sembahyang awal waktu. Yang ni bila sahabat tanya pasal apa Allah suka amalan dia, maka dia ni adalah dia birrul walidain, taat pada mak dan juga ayah dia. Awak tak sama ke agama ni? Awak tak seragam. Itu dikatakan dakwah Nabi Muhammad SAW berdasarkan kehidupan orang yang menyoal Nabi Muhammad SAW, biar sesuai dengan keadaan penyoal tersebut. Tuan-tuan juga perempuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka bila mana kita belajar tuan-tuan, kita dah dapat dah tuan-tuan, rupanya yang ni dan juga yang ni, maka sudah tentulah kita nakkan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
segala benda yang kita lakukan itu Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah berikan kita kasih sayangnya, maka syurgalah tempat bagi kita kesemua. Kita tuan-tuan, lah ni kita duduk sat atas syurga, duduk sat atas syurga pula dah, duduk sat atas dunia. Tapi bukan yang kata, oh kita musafir tak perlu semayang kot lagi. Tak, tuan-tuan, semayang kita kena semayang. Dunia tempat untuk kita nak memenuhi segala tuntutan agama kita, tuan-tuan. Kita akan berehat di sana nanti. Time itulah semuanya akan ditayangkan daripada kita. Maka syurgalah yang kita impikan, syurgalah yang kita idamkan. Buatlah benda yang baik hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahwin bukan kerana nafsu, tuan-tuan. Berkahwin kerana tuntutan agama, clear, tuan-tuan. Ni tak berkahwin sebab nafsu, tuan-tuan. Habis nafsu, habislah, tuan-tuan. Nah, kita tengok pada hari ni macam-macam yang berlaku, tuan-tuan. Nah, macam-macam yang berlaku. Yang nu tak clear, yang ni tak clear, yang nu tak clear, anak-anak tak clear juga sebagainya. Maka niat awal itu, tuan-tuan, berkahwin bukan kerana nafsu, berkahwin adalah kerana agama. Bekerja bukan kerana dunia, bekerja adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rezeki, kita belanjakan niat itu ke arah yang Allah redai. Mudah-mudahan setiap inci kita lakukan itu merupakan kebajikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita duduklah, tuan-tuan, setiap detik, tuan-tuan. Bermula tadi kita main pukul 7 suku contohnya, pukul 7.30 lah, pukul 9 dah, tuan-tuan. Ni banyak masa dah, tuan-tuan. 2 jam lebih dah kita duduk ni. Maka biarlah 2 jam itu Allah catat kita dalam kebajikan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka kita berhenti di sini insya-Allah pada muka surat yang ke-61. Pertemuan kita yang akan datang insya-Allah kita akan tengok pengertian hijrah. Apakah maksud hijrah ini, dan juga kita akan tengoklah yang dikatakan dengan dalam apa Jawi itu pun ada sikit apa berkaitan dengan hijrah, dan kita akan tengok berkaitan dengan dunia, dan juga perkara amalan yang berkaitan dengannya adalah amalan yang ikhlas, amalan yang tidak ikhlas ini rosak pasal apa, tuan-tuan? Ada 3 lebih kurang dalam ni dia beritahu pada kita. Kemudian kita akan tutuplah hadis ini, tuan-tuan. Kita akan tengok hadis yang kedua kita insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka doalah pada Allah bagi banyak-banyak, biar Allah berikan kita kekuatan untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berhimpun rumah Allah, anugerah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi petang juga saya berjumpa dengan salah seorang pada anak kuliah kita, tuan-tuan. Dia beritahu pada tuan-tuan, dulu ni boleh jugalah mai ke masjid, dia kata. Nah, dulu ni, tuan-tuan, boleh juga mai ke masjid kan. Tapi lah ni kan disebabkan oleh kadang-kadang tu dia kata sakit juga sebagainya, tak payah. Maka kita mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah kita akan kekuatan, kesihatan yang baik, tuan-tuan. Ya, hidup mati yang tu lumrah, itu bukan kerja kita. Tapi kita mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Macam saya juga pada tadi Zuhur tadi, tuan-tuan, dah dapat perkhabaran waktu mana duk bersorak dengan Datuk pegawai daerah kita ni, tuan-tuan, yang bersorak dekat daerah, dapat satu perkhabaran mak saudara pula isteri meninggal dunia di sebelah sana, tuan-tuan. Tapi tak payahlah kita kan, dengan dia ni ferry pun belah petang pun tak ada. Itulah kita katakan, tuan-tuan. Nah, biarlah walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka, nah, jangan lupa bagikan mereka hadiah yang terbaik insya-Allah. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan, persiapkan kita isti'dad. Nah, riyaumir rahil, itu ada pengertian takwa yang terbaiknya. Persiapkan kita untuk kita menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, tuan-tuan, 4 ciri orang yang bertakwa. Ringkas, tuan-tuan. Nah, yang pertamanya takut pada Allah. Yang keduanya adalah redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Yang ketiganya beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan juga sunnah Nabi, tuan-tuan, dan juga ulama-ulama tu. Yang keempatnya adalah isti'dad. Persiapkan kita ni adalah untuk menuju kepada alam yang berikutnya. Kita tak tahu kita nak mati bila, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita pejam mata, Allah pandang kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah untuk kesemuanya insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan juga membantu Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, salam dan silap saya minta banyak-banyak. Mudah kita akan berjumpa lagi. Sekian yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan silap saya minta banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما رحمين. اللهم جمعنا هذا جمع المرحوما وتفارق من الفرق معصوما. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل الأعمال فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.